بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung muka surat yang ke-27. Bagaimana mengetahui di antara kebaikan dengan kerosakan, maslahah dan mafsadah. Para ahli hukum sepakat terhadap hal ini. Demikian pula terhadap pengharaman pertumpahan darah dan persetubuhan, yakni zina, serta harta dan kehormatan. Mereka juga sepakat atas pencapaian perkataan dan perbuatan yang paling baik pada kedudukannya yang terbaik. Kita telah membaca dahulu pada pelajaran yang lepas tentang kedudukan maslahah, kedudukan kebaikan. Tidak sama di antara kebaikan dengan kebaikan yang lain. Macam kita semayang, saf pertama, dia tidak sama kedudukan dengan saf yang di belakang. Kita semayang dengan khusyuk, tidak sama dengan kedudukan orang yang semayang tetapi tidak khusyuk. Walaupun kedua-duanya adalah semayang, tak sama kedudukan dia. Begitu juga dalam kejahatan maksiat yang diperbuat. Kedudukan maksiat juga tidak sama. Kedudukan pertumpahan darah, pembunuhan pun tidak sama. Ada yang membunuh kerana terpaksa, ada yang membunuh kerana menyelamatkan diri, ada yang membunuh kerana memang niat nak membunuh, ada yang membunuh tetapi bukan dia nak membunuh. Dia membunuh tu bukan dia niat nak membunuh. Misalnya orang yang belajar silat menggunakan senjata, dia bukan niat nak membunuh. Ataupun askar yang membuat latihan perang, yang menggunakan peluru, tiba-tiba tertembak kawan tu, dia bukan niat nak membunuh, tapi nampak macam membunuh. Begitu juga dengan kedudukan zina. Zina saja mempunyai berjenis-jenis zina. Dan di antara zina yang paling dibenci, yang paling besar dosanya ialah berzina dengan tetangganya, berzina dengan isteri orang yang juga merupakan jiran dia. Jadi tak sama kedudukan jahat itu. Begitu juga dengan harta. Kebaikan harta tidak sama. Kebaikan harta yang berkekalan dengan harta yang tidak berkekalan tidak sama. Kehormatan juga tidak sama. Jadi ulama-ulama sepakat mengatakan bahawa perbuatan yang paling baik berada pada kedudukan yang paling baik. Kedudukan yang paling baik berada pada kedudukan yang terbaik. Perkara jahat yang paling buruk berada pada kedudukan yang paling buruk. Dia berada pada situ. Baik, jika sebahagian hal itu sampai diperselisihkan, maka biasanya disebabkan perbezaan dalam usaha menentukan persamaan dan peringkat mana yang lebih utama.
Orang berasa bengong ketika membezakan dan menyamakan sesuatu, lalu mereka berdiam diri. Maka di dalam persoalan perbezaan kedudukan atau perbezaan makam, banyak orang berselisih pendapat. Banyak orang yang tak tahu antara mana yang lebih utama, antara belajar Quran, belajar tajwid Quran, atau belajar kitab fiqh. Ada orang yang meninggalkan belajar kitab fiqh sebab nak pergi belajar tajwid Quran. Belajar tajwid. Ada yang belajar taranum, naik motor daripada rumah di Sungai Bakap sampai ke Sungai Gedung. Sebab apa? Nak belajar taranum. Tapi persoalan fiqh dia tak selesai lagi. Bila kita tanya, awak tak mengaji lagi ni, banyak lagi bab tauhid yang tak mengaji, pasal apa hang belajar bab taranum? Dia kata saja nak masuk akademi Quran. Yang ni yang orang keliru. Bila keliru, orang pun diam. Mana bagus? Belajar tajwid ke? Belajar tajwid ke? Belajar marhaban ke? Atau pergi belajar hukum yang berkaitan dengan fiqh? Maka orang tak tahu mana betul, mana tak betul. Akhirnya dia mengambil keputusan, dia diam. Dia kata dua-dua usah mengaji senang. Baik duduk di rumah, tengok hantu kat limah balik rumah, lagi senang. Dia kata tak penin-penin. Baik, demikian pula para doktor yang mengubat dua penyakit yang dideritai seorang pesakit. Doktor tadi akan mengutamakan yang lebih parah dengan mengesampingkan yang lebih ringan penyakitnya. Tuan-tuan, kita pergi hospital, bagi kepada ward kecemasan dan trauma. Di hospital dia ada ward kecemasan dan trauma. Kita sebut emergency ward lah, ward kecemasan. Sekarang dia tambah dah kecemasan dan trauma. Kecemasan dan trauma ni dia ada tiga kala. Kala pertama warna dia merah. Ini tahap orang yang masuk tu kritikal. Dia berada pada kedudukan tahap merah. Yang kedua berada pada kedudukan warna kuning. Boleh gagah lagi, taklah kritikal sangat. Yang ketiga berada pada tahap hijau. Hijau ni maknanya tak berbahaya langsung, saja menyemak duduk di situ. Jadi banyak orang yang komplain, yang duk komplain dekat Karam Singh Walia ni, hak nombor hijau ni. Mak saya menunggu 3 jam barulah mendapat rawatan. Apa punya hospital? Saya kecewa dengan doktor dan rawatan di unit kecemasan ini. Padahal dia tak tahu yang mak dia tu berada pada tahap hijau. Tahap hijau tu apa? Tahap kecelakaan, kecemasan, kecederaan yang tak berbahaya. Apa dia? Demam. Demam yang hampir kecemasan tu pasal apa? Boleh pi tapi tak kena tempat. Demam hang kena pi klinik rawatan pesakit luar. Klinik biasa pun boleh pi. Tu nama dia demam. Dia pi kepada hospital bahagian kecemasan, pergi daftar. Makcik sakit apa? Demam lah, 2 hari tak larat lah. Makcik duduk dulu ya. Tiba-tiba mai orang aksiden. Aksiden ni dengan kepala terbelah, tangan terbelah. Maka doktor lihat itu tahap merah, yang itu didahulukan. Yang hijau, makcik hijau tadi ni, dia tahap hijau. Tengok orang main lama, lepas tengok orang tu, makcik oi, hak ni kepala terbelah ni, bukan senang nak masuk balik otak dalam kepala ni. Makcik tu boleh rehat lagi ni, utamakan yang ni dulu. Elok dah ambil yang ni, mai pula pesakit nombor 2 pula. Ni pasal apa ni? Lelah, duk yang ni tahap kuning. Yang ni pun kena didahulukan. Makcik hak demam tadi kata apa? Tengok tu, mai orang lain dulu, mai kita mai dulu pun dia tak rawat apa doktor ni. Yang jenis ni hak pergi report kat Karam Singh Walia ni, harapkan pagar makan padi. Ni dia jenis ni lah. Dia tak tahu yang dia tu duduk pada tahap hijau. Dia bukan trauma. Kecemasan tu apa? Kecemasan ialah sesuatu benda yang kena rawat sekarang juga. Apa dia? Bunuh diri, pikela sini, aksiden. Itu nama dia kecemasan. Trauma ialah satu rawatan yang mana kalau lambat dirawat dia tu akan mendatangkan kecacatan berkekalan pada orang itu. Itu dipanggil trauma. Orang kita pula faham trauma pasal kena rogol, itu lain.
Makcik lah, makcik tak percaya kat siapa. Orang kata makcik kena rogo, trauma lah rasa. Tu trauma lain. Trauma dalam istilah hospital ialah rawatan yang kena beri cepat. Sebab kalau tak beri cepat, dia boleh mendatangkan kecacatan yang kekal. Misalnya terbakar, melecok, kena asid. Ini dipanggil sebagai trauma. Tapi orang yang berada pada zon hijau dia bukan kecacatan. Dia bukannya berada pada kecemasan. Dia gatal, kudir. Itu nama dia zon hijau. Makcik ni lemah lah, doktor tak larat lah. Tapi boleh berjalan. Duduk dia diam dulu. Yang ni yang kena rawat 6 jam. 6 jam barulah dipanggil nama dia. Dia orang lain balik habis baru dia. Yang ni yang dia tak faham. Pak siapa makcik mai awal lambat ni, makcik tak larat lah ni. Sebab makcik bukan cemas, makcik bukan trauma, makcik cuma gatal. Penyakit gatal gaung lah ini. Dia pergi buat kecemasan, memang doktor lambat lah. Doktor layan tapi lambat sebab dia ikut warna merah, kuning ataupun hijau. Jadi untuk orang yang zon hijau, dia memadai pergi ke klinik ataupun ke hospital bahagian rawatan pesakit luar. Ini dipanggil sebagai aulawiyat. Yang ni yang kita duk baca ni. Jadi tuan-tuan, sebelum pergi ke bahagian kecemasan, patutnya tuan-tuan tanya dulu, aku ni zon apa? Zon apa? Hijau, kuning atau merah? Ustaz, tiga-tiga tak ada Ustaz. Tuhan zon apa? Biru. Tu lain. Itu lain Ustaz. Jadi tuan-tuan tengok zon itu zon apa. Ini main buta ni. Adakah dia nak pergi buat kecemasan sebab nak dapat MC? Dia tak dapat. Orang yang pergi buat kecemasan sebab nak dapat MC, confirm tak dapat. Sebab MC tidak akan keluar daripada buat kecemasan. Dia nak dapat MC kena pergi doktor tu. Ini kitab fiqh yang kita duk baca sekarang ni. Tuan-tuan jangan nampak kitab fiqh ni hanya cerita bab sembahyang, puasa je. Dia juga menceritakan rawatan, kadar rawatan, kaedah rawatan. Dia ada juga termasuk dalam fiqh al-aulawiyah. Baik. Para doktor itu berhenti ketika mereka bimbang dalam melakukan persamaan dan perbezaan. Doktor ini akan berhenti buat rawatan bila dia confuse. Baik ke buruk? Misalnya yang saya kata dah dulu, kawan saya kena kanser. Kanser pangkal hidung. Kanser pangkal hidung. Nak tembak di pangkal hidung menggunakan kemoterapi, kesan dia ialah membakar otak dan menghapuskan ingatan 30%. 30% ingatan akan hilang. Dia lost dia punya mind. Kalau dia tak tembak kemoterapi, dia masih ingat, dia masih ada ingatan, dia ingat tak timbul masalah, cuma dia jadi sakit. Okey, sekarang mana nak? Tak nak sakit tapi hilang ingatan, ataupun tak sakit tapi ingatan hilang? Mana nak? Doktor confuse. Nak hilang ingatan atau tak sakit, ataupun hilang ingatan ataupun sakit tetapi tak hilang ingatan? Mana nak? Akhirnya doktor stop. Apa doktor buat? Doktor bagi dadah. Makan dadah. Nama jenis dadah dia morfin. Maka tahan sajalah. Dia tak sakit, dia tak hilang ingatan. Bubuh nama dadah. Nama dia morfin. Okey Ustaz, salah ke dadah tu Ustaz? Tak salah, memang ubat. Habis tu yang dia tangkap orang Ustaz dadah tu pasal apa? Sebab menyalahgunakan dadah. Lain tuan-tuan. Dalam ubat dia ada dadah, tapi dia terkawal. Doktor yang bagi, doktor yang merawat, doktor bagi sukatan dadah tu betul. Yang orang duk isap dadah tu kena tangkap pasal apa? Pasal dia main bubuh aku suka dia. Bos cawan tu dia dadah. Tapi telan. Memang yang tu yang salahnya. Serupa daun ketum tu lah. Kalau saja-saja rebuih, tuan-tuan, buah belakang rumah nak pergi menanam padi tu. Rebuih daun ketum, saja-saja rebuih tak ada apa, macam kita duk rebuih akak kayu. Tapi masalah dia pergi ambil ubat nyamuk, pergi rebuih sekali. Pening lagu nyamuk, kena ubat nyamuk. Yang tu yang salahnya.
Mereka bubuh ubat nyamuk Shiltok. Ditumbuk-tumbuk-tumbuknya bubuh dalam daun ketung. Rebus sekali, tarik secukup rasa. Lepas tu dia mula pening. Ada pula yang ambil daun ketung, dia spray dengan Riksek. Dia spray siap-siap, baru dia rebus. Yang tu yang salahnya. Okey, ada kaedahnya begitu. Jadi penyalahgunaan dadah itu memang dalam ubat semua ada dadah, tapi dia berada dalam keadaan yang terkawal. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi tengok di bahagian farmasi, bahagian penguatkuasaan, dia ada peraturan-peraturan dia. Yang banyak sekarang ini orang ambil ubat tanpa melihat kepada kadar ubat itu. Saya tengok ada ubat yang dirampas, yang warna merah, tuan-tuan. Itu untuk ubat orang laki-laki elok je, ada anak panah lagi ke atas. Oh, yang ini orang laki suka benar ni. Udah kena tangkap, kena saman. Sebab apa? Dadah. Berapa banyak tuan-tuan yang dulu duk bala benda ni. Nama apa ke? Tonton di hujung dia apa? Lupa dah saya pun. Nampak? Dadah yang tak terkawal. Memang kalau sihat, kamu kalau pakai yang ini kompom. Kalau pakai yang ini, hang baru hantar kata dia. Dah tuan-tuan. Kena buah pinggang rosak tu. Jadi apa yang mereka buat tu terkawal. Ini keadaan. Bila kita tak ambil yang betul-betul, dia mari tangkap buah pinggang kita. Buah pinggang ni bukan besar tuan-tuan. Besar itu je buah pinggangnya. Besar ini je buah pinggang. Inilah besarnya buah pinggang kita, yang tugasnya nak menapis segala makan minum, segala asid, segala zinc, segala besi. Semuanya besar itu, besar sikit je daripada kacang tuan-tuan. Dua-dua belah ni. Bayangkan kalau kita beratkan buah pinggang dengan makanan beracun, ubat-ubatan beracun. Sakit gigi pergi beli ubat kat kedai yang dalam paket warna putih tu, yang gambar gigi tu. Tu semua dadah. Dia jadi dadah tak dadah Ustaz. Aku sakit gigi ni aku tampak hang sakit kot. Semuanya haram. Hang tu ajak semuanya haram. Apa tak ada halal langsung nak ambil. Tetapi balun ubat paket tu, sakit pinggang, pikul padi, tarik ubat paket. Berapa banyak yang sakit buah pinggang sekarang? Yang cop kelapa sawit, sakit buah pinggang sekarang. Mati, hancur buah pinggang. Tuan-tuan tengok orang yang hisap dadah, lebih daripada had, buah pinggang dia akan rosak. Orang yang buah pinggang dia rosak, bila dia mati, mayat dia boleh baik dalam 2-3 minit, 2-3 jam saja. 2-3 jam saja mayat dia elok. Lepas tu mayat dia akan keluar bau yang busuk. Bau yang busuk tu bukan sebab dia tak semayang. Kalau nak kira bau busuk tuan-tuan, buat kapir tak semayang lagi banyak mayat dah. Yang busuk tu sebab apa? Buah pinggang rosak. Orang hisap dadah ni, buah pinggang dia hancur tuan-tuan. Bila hancur, dia keluar bau busuk. Sebab tu orang macam ni kena segerakan kebumikan dia. Sebab menimbulkan aib kepada keluarga, menimbulkan aib pada si mati. Baik. Jadi doktor tadi akan stop kalau dia tak tahu nak tengok yang mana. Kedoktoran itu seperti syarak lah. Ia diciptakan untuk mewujudkan maslahah berupa keselamatan dan kesihatan. Doktor serupa dengan syarak, menolak mafsadah yang menyebabkan penderitaan, menolak apa yang mungkin ditolak daripadanya, dan mengambil apa yang mungkin diambil daripadanya. Jangan marah doktor. Sebab apa yang dia buat tu, dia fikir habis dah. Kaki awak terpaksa dipotong. Memotong kaki itu lebih utama. Lebih utama kerana nak menyelamatkan nyawa awak. Apa doktor duk potong-potong kaki bapak saya ni, nanti bapak saya nak berjalan lagu mana potong kaki? Kaki bapak hang dah mati. Tengok ni dia kencing manis. Doktor ambil sudu, pi cocok. Jarum cocok, tanya dekat pak dia, pak cik sakit tak? Tak rasa apa. Cocok lagi, rasa tak? Tak rasa apa. Kalau tak dipotong kaki pak hang ni, dia merebak sampai ke pinggang, mati bapak hang. Maka pada masa itu, potong itu adalah aula. Potonglah. Sebab menyelamatkan yang lebih besar, iaitu menyelamatkan nyawa. Begitulah macam kaedah fiqh. Kaedah syarak pun macam itu juga. Kaedah syarak begitu juga, menyelamatkan suatu benda yang besar, meninggalkan benda yang kecil, buang benda yang kecil. Yang besar lagi utama, yang penting itu lagi besar. Jadi kaedah fiqh dengan kaedah kedoktoran sifatnya adalah sama. Yang kita kena marah pada doktor kalau dia potong tak betul.
Yang kena potong kaki kanan, dia pergi balun kaki kiri. Sedar-sedar pesakit, gabar belah kiri tak ada lah. Pak siapa potong belah kiri okey. Ya ke okey. Oh sudah. Yang tu confirm kena zaman doktor. Dua-dua kena potong, duk menung pesakit tu tak guna punya doktor. Yang tu kena marah. Pak saya doktor tu silap. Ya ada orang jenis tu tuan-tuan, doktor ni mabuk ke apa ke, dia ada masalah dengan isteri dia ke mak. Dia kerja nak potong aja. Baik. Kemudian jika mungkin doktor akan menolak keseluruhan. Dia kata, "Pak cik, saya tak boleh buat pembedahan pada pak cik sebab kencimannya pak cik tinggi, darah tinggi pun tinggi. Pembedahan tak dapat dijalankan." Langsung ditolak. Ada kalanya pula dia mengambil secara keseluruhan. Hari ni juga kena belah. Tak boleh balik rumah dulu ke doktor? Tak boleh. Pak cik balik je, innalillah. Habis buat lah juga. Hari ni masuk, hari ni belah juga. Malam tu juga tanam tuan-tuan. Nah, tu matilah. Doktor kadang-kadang hari ni masuk, hari ni buat, dia tak tangguh-tangguh dah. Tapi ada orang yang terpaksa ditangguhkan. Pak saya apa? Pak saya kencing manis tinggi, darah tinggi, tak boleh nak operate. Operate sekali lagi mati pula. Jika berlaku persamaan urutan, ia akan bingung. Dan jika berlaku kesejangan, ia segera menimbang mana yang kuat dan mana yang lemah. Itulah doktor. Kalau dia dapat benda ni baik, dia akan buat terus. Kalau buat benda ni jahat, dia berhenti dulu. Maka ketika itu ia tidak berjaya mengetahui, berhentilah pada akhirnya. Apa yang nak buat? Kita boleh tahan. Saya nak ambil air tulang belakang pak cik. Pak cik bagi tak? Kami tak tahu dah ubat apa nak buat. Penyakit apa pun kami tak tahu dah pak cik. Terpaksa kami ambil air tulang belakang. Pak cik kena sign. Kalau saya tak mau sign? Kalau saya tak mau sign? Kalau saya tak bagi, terpulang pada pak cik. Kami pun tak kata apa dah. Saya tak mau bagi, saya tak mau buat. Kau suka pak cik lah. Pak cik boleh balik ke rumah. Dia tak paksa. Pasal dia tak tahu dah penyakit apa, nak bubuh ubat apa. Lah sekali ambil air tulang belakang. Pak cik tak mau bagi, pak cik tengok ramai hak lumpuh bila ambil tulang belakang. Ramai hak boleh berjalan, pergi ambil langsung tak boleh berjalan. Pak cik pun tak mau lagu tu. Kami pun tak paksa, pak cik balik rumah lah. Kami tak tahu nak buat apa dah. Okey, kami tak tahu. Ini jenis macam itu. Saya tanya pada satu doktor pakar, ada kesan ke ambil air tulang belakang ni? Dia kata tak ada apa kesan. Tak ada masalah apa, bagi je lah. Gustam belakang balik kau. Bye-bye. Siang kat akak tu. Dia nak masuk tercepit pintu pula. So makcik tolong bangun seorang makcik pergi bye-bye kat atas tu. Hak mana tinggi tu. Tolong kau. Kesian kat adik kita. Bye. Kalau nak senang baca Nyak Nyinson mata kaji Semaring Seng, insya-Allah dia buka. Tak percaya tengok cerita P. Ramlee, dia buka tuan-tuan. Baik, kemudian yang membuat syarak adalah ia yang membuat pengubatan. Siapa yang buat undang-undang syarak? Yang membuat undang-undang syarak ialah yang membuat pengubatan, yakni Tuhan. Syarak ni macam ubat. Syarak ni macam hukum nak menyembuhkan penyakit. Bila kita bantah syarak, penyakit mai. Bila kita tak ikut cakap doktor, macam mana jadi? Pak cik makan ubat ni, jangan makan ubat lain, makan ubat ni. Dia tolak ubat doktor, dia pergi makan ubat hak dia jual kaki lima. Apa jadi? Ubat kaki lima ni memang tepuk meja saja. Duit bertabung atas jalan. Dia bentang sejadah pula, buh duit merah. Padahal duit dia juga. Sebelum orang main tu dia pun tabung siap-siap dah. Tabung siap-siap dah. Lepas tu orang pun main. Kita pun main tengok, 50, 10, 5 ringgit laku ni. Kadang-kadang yang dia main beli ubat tu, geng dia juga satu van, 5 orang. Bila dia kempen, sakit gigi, ini ubat dia. Sakit pinggang, ini ubat dia. Ubat ini sangat berkesan. Saya jamin pak, ditampaknya timba. Kita dengar tu pun seronok. Di bubuhnya bewok ada. Ulang dalam sangka pun ada. Tengok bewok tu kita takut dah. Pokka pun ada. Ke cicak tokek pun ada juga. Tengok tokek percaya kita ni. Orang mau pakai main beli. Yang main beli tu ialah geng dia. Main satu van. Kita tengok ramai orang beli, kita pun masuk sekali beli. Buang ubat doktor, pergi makan ubat kaki lima.
Tengok-tengok kencing manis 28. Darah tinggi 300. Mata pun duduk sebelah Singapura, sebelah Penang lah. Duduk pening lagu ni lah. Patutnya mata betul-betul ke depan ni, sebelah pi Singapura, sebelah pi Penang. Duk pening lah. Doktor tanya makan ubat apa? Ni dia. Hang tak ikut ubat doktor, sebab itulah sakit. Macam itulah hukum hudud. Hukum hudud ni datang daripada Allah. Datangnya nak merawat orang. Bila kita pi tolak hukum yang datang daripada Allah, pi kutip hukum hak kaki lima, tu yang jadi huru-hara ni. Buang anak dalam beg, letak kat stesen kereta api. Belajar universiti, pin bawa motor 360 km sebab nak beranak. Lepas beranak melempak tepi jalan. Pasal apa yang jadi macam itu? Sebab kita tidak mengambil ubat daripada doktor. Ubat yang datang daripada syarak datang daripada doktornya. Siapa doktornya? Allah Ta'ala. Bila kita lawan yang doktor yang betul-betul punya, tanggunglah. Supaya kita tadilah, kita pergi hospital, doktor kata, makcik, ini ubat 3 kali. Ini ubat 2 jam, 12 jam 2 biji. Ingat, 12 jam 2 biji. Tu doktor cakap betul yang dia suka tu. Berahim pendek ni pula 12 jam 2 biji. 12 jam 2 biji. Belaga dengan pintu. Nampak belaga pintu. 12 biji 2 jam. 12 biji 2 jam. Tak masuk hospital balik orang tua ni. Salah dos saja pun boleh jadi rosak. Sekarang tuan-tuan, kita ni dah tak ambil yang membuat syarak, yang membuat peraturan. Syarak ni mana undang-undang. Kita tak pakai undang-undang yang Tuhan punya dunia ni buat, yang Tuhan punya tubuh kita ni buat. Kita tak ambil dia, kita ambil undang-undang lain. Maka tuan-tuan, datanglah musibah yang hari ni tak tahulah nak buat lagu mana. Yang rosaknya manusia hari ini sebab mengkesampingkan yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya yang membuat syarak adalah ia yang membuat pengubatan. Masing-masing mempunyai matlamat untuk mengambil maslahah manusia. Tujuan undang-undang syarak ialah untuk mengambil kebaikan manusia dan menolak segala mafsadah, menolak segala kerosakan. Syarak bukan jahat. Undang-undang syariah bukan jahat. Dia nak bagi kebaikan pada kita dan nak menolak kemudaratan kepada manusia. Baik. Tidak boleh memutuskan sesuatu hal sebagai yang paling utama dalam masalah agama kecuali setelah muncul anggapan yang kuat terhadapnya. Baik, bagaimana nak menentukan perkara ini perkara yang paling penting? Perkara yang paling penting itu nak ditentukan ialah dengan cara setelah muncul anggapan yang kuat terhadapnya. Tuan-tuan, kita tengok sekarang umpamanya. Ada orang yang benci dengan pasar malam. Dia kata pasar malam ni jahat. Punca orang tak semayang. Padahal pasar malam tempat orang menega. Orang cari rezeki. Dan orang nak beli barang. Kenapa nak benci dengan pasar malam? Mereka pun menega juga. Kalau mensalah menega pada waktu maghrib, berapa banyak kedai runcit yang buka pada waktu maghrib? Kenapa tak salah? Berapa banyak kedai makan yang masih buka pada waktu solat? Kenapa tak marah kedai makan? Kenapa duk nampak pasar malam aja? Kita tak boleh kata mereka tu punca kejahatan. Masalah dia, kita yang kata pasar malam tu tak elok. Apa yang kita buat dengan pasar malam? Apa salahnya kita sebagai jawatan kuasa masjid, kemah di belakang bukan duk pakai apa? Kemah duk dalam store, jarang pakai. Bila maulud baru pakai setahun sekali. Isra' Mi'raj sekali. Apa salahnya tiap-tiap minggu pasar malam bawa kemah tu pi duduk dekat pasar malam. Kapet yang dalam store tu nak buat apa? Bersusun-susun, bergulung-gulung kapet. Pikul kapet tu, pi ke pasar malam, bentang bawah kemah. Tok
Tok Bilal yang tak bertugas di masjid malam tu, Tok Bilal nombor 2, hang pi bang sana. Hang jangan duk melanguk di masjid ni, hang tak bertugas. Pi bang sana tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk maghrib azan. Agak-agak ada orang main semayang bawah kemah. Cok jari ada. Depa pun nak semayang. Selama ni depa semayang dalam van. Selama ni depa semayang dalam lori, buang segala bawang tu semayang. Allahu akbar. Isteri dengan suami duduk semayang. Suami jadi makmum, isteri jadi imam. Duduk atas lori bawang. Bila tuan-tuan dah buat macam itu, bukan setakat berniaga pasal malam semayang, yang mai beli barang pun semayang. Sebelah kemah perempuan, sebelah kemah laki-laki. InsyaAllah tuan-tuan, masalah dia kita tak buat. Kita duk kutuk mereka tu, tengok tu. Orang duk mengaji, duk semayang maghrib, mereka duk beli lagi. Pasal kita tak buat di sana. Kita buat. Buatlah tuan-tuan. Ni yang pentingnya. Yang berhormat pula mai turun semayang jadi imam, lagi cantik tuan-tuan. InsyaAllah lepas semayang maghrib tu imam terus bangun. Tuan-tuan, alhamdulillah hari ni kita berniaga, kita cari rezeki yang baik untuk kita dan keluarga kita. Jadi saya minta pada tuan-tuan, niagalah elok-elok, niagalah dengan amanah, jangan tipu, jangan buat benda haram. Rezeki ni adalah rezeki yang barakah sebab tuan-tuan berniaga dengan benda yang halal. 15 minit dia bagi tazkirah. Sekarang tuan-tuan balik ke kedai masing-masing, teruskan perniagaan. Nanti sembahyang isyak kita mai lagi. Tuan-tuan tengoklah tuan-tuan, barakah pasal malam tu. Jadi jangan kita kata sesuatu benda tu tak elok, melainkan selepas kita pi campur dengan mereka, kita pi kawan dengan mereka, kita pi nasihat mereka. Saya kata dah pada tuan-tuan, nak nasihat orang, kita kena jadi kawan, baru senang nasihat orang. Tuan-tuan kalau nak tegur orang, kena kawan dengan dia, baru boleh tegur. Tuan-tuan ingat nak tegur gitu-segitu saja kah? Kena jadi kawan, minum sekali, makan sekali, jemaah sekali, semayang sekali, baru senang tegur. Banyak orang tak mau jadi kawan, dia nak cari musuh, dia nak jadi musuh. Bila masa dia nak tegur? Cita-cita. Macam mana nak tegur kalau tak kenal? Macam mana nak tegur kalau tak kawan? Sebab tu pendakwah, dia kena kawan dengan semua orang. Bila dia kena kawan dengan semua orang, barulah orang boleh ikut cakap dia. Yang ni yang saya buat. Saya pergi campur dengan artis, saya pergi campur dengan pemain bola sepak. Berapa banyak kawan saya pemain bola sepak. Saya pergi Kedah, pemain bola sepak main dengar ceramah saya. Saya pergi di Perak, makan sekali dengan orang pemain bola sepak. Boleh kita nasihat, boleh kita tegur. Lama-lama mereka main bola pakai seluar panjang, pakai seluar pendek, mereka pakai pula sarung getah hak panjang tutup. Boleh buat. Yang kita duk kutuk tengok ni main bola pakai seluar pendek, apa nak sepakak paha tu hari kiamat tu. Kita duk kutuk depan TV, macam mana depa nak dengar? Ada depa dengar? Apa pakai lagu ni haram ni. Tengok duk sepak bola, tak apa pak cik, besok kena pakai. Depa dengar ke? Depa tak dengar tuan-tuan oi. Sebab tu saya pergi campur dengan penyanyi. Saya pergi campur dengan penulis lirik lagu. Saya kata sampai bila nak tulis lirik lagu duk merapu ni? Lirik pula merapu-rapu. Histeria nama lirik pun. Kumpulan pun kumpulan pelik. Petir, hujan, guruh. Nama kumpulan petir, hujan, guruh, kilat semuanya ada. Bila kita pergi campur dengan penulis lirik, bila kita pergi campur dengan penulis cerpen, mereka boleh buat. Yang ni yang dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hari ni bila ustaz pergi ceramah dekat depa, orang kutuk. Besok saya ceramah di rumah Menteri Besar Perak. Sepatutnya hari ni saya ceramah untuk pelajar-pelajar Mesir, anak-anak Perak, tapi saya ada di Setiawan. Besok saya pergi. Bila saya dah pergi ceramah dekat Menteri Besar Perak, minum makan dengan dia sekali, agak-agak senang tak nasihat dia. Kita boleh nasihat dia, yang ni haram Datuk Seri, yang ni tak boleh. Dia nak ikut, dia tak ikut tu dia punya pasal. Tapi tanggungjawab kita dah lepas daripada kita duk bersorak.
Apa dia bukan dengar. Ni kaedah dia. Nak nasihat orang kena campur. Nak nasihat orang kena jadi kawan. Bila jadi kawan baru senang. Ni dia kitab ni sebut pada kita. Kita tidak boleh membuat anggapan sesuatu perkara apa yang paling utama, melainkan kecuali setelah datangnya anggapan yang kuat terhadap dia. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan buat anggapan yang tak betul pada saya. Tulis laman blog, tulis dalam internet, hentam saya habis-habisan. Sedangkan mereka tak pernah dengar apa yang saya cakap, tak pernah tahu apa yang saya sebut. Mereka terus buat anggapan, terus membuat penilaian yang salah. Yang ini yang Allah Ta'ala sebut di dalam suratul Ahzab ayat 58. Golongan yang mengada-adakan cerita, golongan yang memfitnah orang, golongan ini menanggung azab yang besar di hari kiamat. Dia jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga, berhati-hati, jangan cepat-cepat. Kita tengok dan kita bagi hukum. Kita tengok dan kita bagi markah. Kita kena banyak perhatinya. Tidak diperbolehkan pula bagi doktor mendahulukan yang lain dengan cara berdiam dalam hal yang paling utama sampai muncul alasan yang kuat padanya. Begitu juga kata dia, doktor tak boleh diam. Doktor tak boleh diam. Bila sesuatu perkara itu adalah sesuatu perkara yang besar, doktor tak boleh sembunyikan, doktor kena cakap. Keadaan H1N1 kita agak berbahaya. Jadi saya menyeru kepada pihak kerajaan supaya dapat mengawasi. Doktor kena cakap. Pasal ini berbahaya. Kita tak boleh marah dia. Jangan cakap, nanti pelancong tak sampai. Ini bukan masalah pelancong, ini masalah kesihatan. Sebab tu doktor dia cukup berpegang pada prinsip. Dia pegang pada prinsip. Saya melihat keadaan denggi di kampung kita ini telah mencapai tahap kritikal. Saya minta kepada semua pihak ambil tindakan drastik, membersihkan segala kekotoran di kampung ini. Doktor kena cakap. Tetapi bagi setengah orang dia tak suka. Shh, jangan cakap, nanti pelancong dan pelabur tak sampai. Ada setengah orang dia dok kira pelancong dengan pelabur. Doktor dia tak kira, dia utamakan kesihatan. Serupa itulah dalam bab syarak. Ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, dia bukan kira benda tu, dia kira mana yang paling utama. Tok Imam, tadi Tok Imam baca salah, Tok Imam kena ulang balik semayang. Semua makmum kena ulang balik semayang. Pasal apa? Pasal Tok Imam tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tulis baca ihdinas siratal mustaqim, tak baca iyyaka na'budu. Semua kena ulang balik. Depan-depan orang ramai ustaz tu cakap. Habis tu tadi ustaz ikut dia, Dr. Imam tak? Saya ikut tapi saya mufaraqah bila dia baca iyyaka na'budu. Habis tu pasal apa ustaz tak tegur dia, dia dah salah baca, saya duduk belakang, saya lambat sampai. Saya tegur dia tak dengar, saya pun buat mufaraqah. Yang lain yang mana tak mufaraqah kena buat. Ustaz, tak boleh cakap macam itu. Kena jaga hati Tok Imam. Buatnya dia merajuk, siapa nak jadi imam? Masalah dia merajuk, dia tak merajuk. Ni masalah utama. Wajib ulang balik sembahyang sementara waktu masih ada. Pasal dia tak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada masa itu ustaz takkan jaga Tok Imam lah. Taklah kalau dia nak tegur pun tegurlah pelan-pelan. Panggil belakang, apa salah? Tok Imam merajuk lah. Nampak kira tengoklah aku dah jadi imam 20 tahun, baru tadi sat-sat silap. Tu pun duk bisin. Kena bisin lah, ni rukun. Kalau baca ayat lazim, ustaz tu tak tegur. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tok Imam tak tegur ah. Ustaz tu tak tegur, sah sembahyang sebab ayat lazim. Ni masalahnya. Tapi masalah sekarang ini hang baca salah, memang kena buat pengumuman. Tuan-tuan, Tok Imam tadi tak baca bismillah. Kita ulang balik. Fatihah dia tak baca bismillah. Dan Tok Imam tadi tak boleh marah. Siapa-siapa yang pergi cocok Tok Imam tu jentik telinga dia. Aku kesian Imam Waidak lah kan. Kira macam salah tu memanglah salah. Tapi kita apa? Anak tanggung semua 100 orang tak sembahyang betul ni. Patutnya ucap terima kasih pada ustaz yang tegur. Tetapi ada benda yang kesalahan itu hanya Tok Imam saja tahu, makmum tak tahu, tak payah ulang. Tak payah ulang. Biasa dia balik rumah, dia ulang di rumah dia, cukup. Misalnya kemarin malam Jumaat,
tidur dengan isteri pada malam Jumaat. Sedap-sedap pukul 6 dah nak baca ayat sejadah. Hak lain tak hafal, tu imam tu seorang je hafal. Dia isteri kejut, abang, oi, pukul 6 dah subuh masuk dah abang, oi. Kawan ambil jubah, ambil serban, terjun pergi masjid tu. Lupa mandi hadas besar. Isteri betul ingat, loh tak mandi tu. Habak dekat orang sebelah, Din, abang imam hang kan mandi gitu. Lah apa siapa dia tak mandi? Lah hang tak tahu malam Jumaat. Dia ni pun hambak tuan-tuan. Orang kawan bertahan awam, laju bawa. Sampai-sampai mayang lah tu imam. Dia nak kata apa? Duduk belakang mayang. Allahu Akbar. Dia dengan tu imam dua-dua tak sah. Habis bagi salam, dia habang. Imam tadi makji habang. Tu imam tak mandi ada besar. Astagfirullah. Aku lupa dia ni. Awak tak tegur, nak tegur apa? Tu imam mayang lah. Saya pun ikut sekali. Dengan hang pun tak sah sekali. Jadi dia pun balik, dia pergi mandi lain. Dan dia tak perlu buat pengumuman. Pada masa itu Alawiyahnya tak perlu buat pengumuman. Jangan dia buat umur dah balik. Dia umum masa sembahyang Jumaat. Bagi hak mai subuh tadi. Jadi saya ni terlupa mandi ada besar pula lah. Jadi tolong ulang balik lah. Jadi saya terlupa sungguh, minta maaf lah. Isteri dia sebulan tak keluar rumah tuan-tuan. Apa punya cerdik tu imam ni. Jadi sebab tu kita kena faham, ada bendanya yang kena cakap terang-terang, adanya kena diam, sembunyi. Kalau buka menjadi aib. Itulah sifat doktor. Ada benda dia kena cakap elok-elok, tapi ada benda dia kena sembunyi keadaan. Sebab apa? Sebab disiplin sebagai doktor. Disiplin sebagai doktor itu macamlah disiplin dalam penetapan syariat, hukum kaedah itu. Ada benda yang kena cakap direct dengan Tok Imam. Tarik Tok Imam masuk dalam bilik, tarik dia. Tok Imam, tadi Tok Imam baca laju sangat. Laju sungguh, kami tak boleh ikut. Asyik Tok Imam ia akan nak budu kami sampai ia akan nak budu, Tok Imam rokok. Bila kami nak habis Fatihah? Jadi saya minta Tok Imam slow down sikit. Saya bukan apa ustaz, saya gayat. Jadi seriau lagu tu, jadi saya pun tak tahu nak habang ustaz. Jadi ni kali pertama saya jadi imam, jadi ada takut tu lagi ada. Dia Tok Imam ku relax bro, tenang-tenang. Jadi kalau salah macam tu boleh bisik-bisik. Jangan habis-habis semayang, oh apa laju sangat kami semayang apa ni. Yang tu tak kena. Sebab kita boleh ada solution kita. Kita boleh buat pilihan yang lain. Kalau Tok Imam baca laju, apa kita nak buat? Tapi kalau benda tu memang kena teguk terang-terang. Tok Imam koyak kain, kena teguk. Dah sependa tak pakai. Rukuk-rukuk kita nak turun tengok nampak Allah. Aduh. Kalau pakai sependa tu tak apa lagi, dia tertutup dengan sependa tu. Ni jenis orang tua, veterina ni jarang pakai sepeda tuan-tuan. Bila dia rukuk perak tergoyak, kawan tak perasan. Masa itu tuan-tuan kena tegak, subhanallah. Subhanallah, kena habaq. Setengah Tok Imam dia marah. Subhanallah, dia pusing belakang apa? Subhanallah, subhanallah. Jangan marah. Tok Imam kena tahu dah 3 kali subhanallah. Rukuk betul, i'tidal betul, tak mana salah. Mungkin tak cicak, mungkin terkoyak, berhenti sembahyang, pergi keluar. Okey, masalah dia ustaz macam ni. Saya dah sebut subhanallah. Seluar dia koyak, pakai dia koyak, nampak punggung dia. Tapi masalah dia imam tak mau keluar ustaz. Jadi apa kami nak buat? Rampas kuasa. Macam mana cara nak buat? Jalan selangkah 2 langkah berhenti, selangkah 2 langkah berhenti, duduk sebelah dia. Siapa dia? Hak belakang Tok Imam tu. Naik, duduk sebelah dia. Jadi Tok Imam tahu dah. Oh. Ini seni mubarak lah ni, nampak datang dah nampak. Jadi Tok Imam tu kena berhentilah. Kalau yang tu pun tak mau berhenti juga, tak tahu nak abang tuan-tuan. Tuan-tuan pecat jawatan dia. Nampak sangat bodoh Tok Imam ni. Dia tak reti dah. Jadi bila orang dah main duduk sebelah dia, maknanya dia tahu, oh,
Tak tek cicak, koyak. Dia mau bagi salam, keluar. Okey Ustaz, masalah dia boleh, dia nak keluar ke mana Ustaz? Situ tak ada pintu, situ tak ada pintu. Depan tak ada pintu, dia nak keluar ke mana Ustaz? Lalah duk cokor atas mimbar menung. Kesian tuan-tuan. Sebab tu masjid tuan-tuan ni ada pintu. Alhamdulillah. Bila dia keluar, dia pergi ke belakang tu. Setengah masjid, pintu tak ada, tingkap pula nakar. Tak ada duk menyorok balik mimbar menung. Sebab tu tuan-tuan, maslahah tu kena buat, kena fikir ni. Kita punya mimbar ni, mimbar kita kena ada tingkap misalnya. Senang kalau dia terpegang tek cicak, dia tak payah turun dah. Dia sedang ada najis. Tu imam yang baca khutbah, dia mesti bersih daripada najis. Bila dia baca khutbah, kena tek cicak, kena ada air mineral, pergi sapu buang kat situ. Sambung baca khutbah. Dia bukan boleh metenya tek cicak pula dah. Dengan sebab hantarnya itu batal khutbah, rosak sembahyang. Masalah dia nak turun ujung tu lama pergi basuh balik. Sebab tu kita kena fikirkan apa jadi kalau tu imam tu tengah-tengah baca khutbah tek cicak. Sebab ada setengah mimbar jenis 6 tahun sekali baru nak bersih. Tek cicak di bawah ni banyak ni, bawah mimbar ni tuan, atas terus strom tu banyak tek cicak. Macam masjid tuan-tuan ni, masjid daerah, ada tok siak dia yang bertauliah. Ni jenis tok siak hak sukarelawati ni, sukarelawan ni, tek cicak penuh. Saya berduduk tu pun aduh, sekena tu rosak sembahyang, rosak khutbah. Jadi kadang-kadang kita kena spare air mineral, spare ada bilik dia. Dia turun, dia bersihkan tek cicak, dia baca balik khutbah. Ini yang kita disuruh buat persiapan apa-apa kemungkinan boleh berlaku. Baik, tidaklah ada penyimpangan daripada ukuran-ukuran di atas, kecuali seseorang tidak lagi mampu melihat antara yang baik dan yang paling baik, atau sesuatu yang rosak dan yang lebih rosak. Dia kata bila manusia dah tak tahu dah nak pilih mana yang paling baik, dia tak tahu dah mana yang paling teruk, dia pun tak tahu dah, maka pada masa itu dia berhentilah membuat pertimbangan, terpulanglah mana yang terbaik, mana yang berlaku kita terima sahaja. Sesungguhnya watak manusia tercipta daripada hal yang sama macam watak kedoktoran. Macam doktor kalau dia tak tahu nak buat apa, dia tak operate. Habis kuat dia suruh balik, doktor tak akan buat, dia tak akan menanggung risiko. Dia tak tahu nak buat apalah, dia panggil keluarga dia bawa balik. Tadi saya pergi di satu tempat ceramah tadi, mak dia bagi tahu anak dia dalam pantang, koma dah 29 hari. Doktor pun tak tahu nak buat apa dah, doktor suruh balik. Jenuh berubat dah, tak sedang sampai sekarang ada di rumah, tak tahu nak buat apa dah lah, bersalin dalam pantang, koma pula. Saya tanya pasal apa koma, tak tahu sebab apa koma. Laki dia pergi mana? Laki pula pergi tak ada dah. Aduh, malang sungguh nasib ni tuan-tuan ya, malang sungguh nasib. Dia kata manusia pun macam tu juga. Kalau dia dah sampai tahap macam itu, ia tidak keluar daripada ciri-ciri itu kecuali seorang yang bodoh. Apabila mereka mau meninggalkan kebodohan dan keinginannya, tentulah mereka mendahulukan yang lebih baik daripada yang hina dan akan menolak yang lebih buruk daripada memilih yang buruk. Kalau kita tidak mau dikatakan bodoh, kalau kita tidak mau dikatakan dungu, bodoh, bengong, maka dia kata apa? Utamakanlah yang lebih baik daripada yang hina. Utamakanlah yang terbaik daripada mengambil yang tak baik. Tolaklah yang lebih buruk dan pilihlah yang baik. Tolaklah yang buruk, ambillah yang terbaik. Maka keluarlah kita daripada sifat bodoh. Tetapi kalau kita duk ambil benda buruk, kita tolak benda yang baik, nama dia bodoh. Kita ambil benda buruk, tolak benda yang baik, bodoh lah. Itu yang datang satu orang, dia kata, Ustaz, saya ni nak bercerai dengan suami saya. Alasan, saya tak cinta, saya tidak ada feel. Yalah, mesti sebab. Kenapa tidak ada feel?
Kenapa tidak ada perasaan? Mesti ada sebab. Kalau orang muzik, dia tidak ada feel sebab dia minat dandut. Dengar lagu rock memang tak feel. Orang yang minat rock bila dengar lagu dandut, apa kata dia? Aduh, dia aduh saya. Pasal dia tak minat dandut. Tuan-tuan minat rock, pergi dengar lagu asli. Apa rasa? Rasa tutup telinga ni, tak mau dengar. Tuan-tuan ni minat jazz. Adakah minat dondang sayang? Dondang sayang tu punya lama nak habis. Dondang sayang, 2, 3 kucing berlari. Dia nak kata apa ni? 2, 3 kucing berlari, mana nak sama, mana nak sama, mana nak sama, kucinglah belang. Teng 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 teng. Letihnya. 2 lah 3 telah ku cari, mana nak sama abang seorang. Hak tu dia nak abang punya lama, tuan-tuan. Letih kita tunggu ni apa ni. Rupanya tak sama dengan abang seorang. Mak-mak rock dengar lagu tu, dia tutup, tuan-tuan, tak ada feel. Saya tanya dekat dia, Pak, siapa akak tak ada feel dekat suami akak? Cakap, cecita. Sebab laki saya tua. Pak, saya tua, sebab tu saya tak ada feel. Dah tahu dia tua, yang kak pergi menikah dengan dia pasal apa? Masa tu dia muda, saya pun muda lagi. Kalau laki kak tua, kak pun tua lah juga. Tapi saya tak sampai 40 lagi, ustaz. Suami saya dah 65. Yalah, kenapa kak tak fikir ni dulu sebelum kak menikah? Kalau aku 40, dia 65, maknanya kak menikah dengan dia umur berapa? Kami menikah 20, makna umur kak 20. Umur kak 20, umur dia 45. Pasal apa kak ambil orang tua? Tua tu bukan sekarang baru jadi tua. Tua tu dulu lah. Kak 20, dia 45. Tu kira tua lah. Kak 40, dia akan jadi 65. Kak tak fikir benda tu? Tak fikir pula. Dah, bukan pasal tua. Sebab kak ni mesti berkenan dengan orang lain. Betul tak? Saya mengaku? Itu dia lah jawapan dia. Saya mengaku, saya ada kawan muda dan dia nak ambil saya jadi isteri. Kak pernah dating? Pernah. Pernah pegang-pegang? Pernah. Pernah roman-roman? Pernah. Jadi nampak, akak, kalau betul laki-laki tu baik, dia takkan keluar dating dengan akak. Pasal dia tahu akak isteri orang. Kalau dia laki-laki budiman, laki-laki yang beriman, dia takkan nangorak akak sebab akak isteri orang. Suami akak ni walaupun dia tua, tapi duitnya tak tua. Akak dapat kereta, dapat rumah, menafkah semua cukup, cuma dia tua, uban banyak. Tapi dia halai kau. Tapi suami yang kau kahwin, nak kawan ni, laki-laki yang kau nak kawan ni, dia tak baik. Kenapa kau ambil yang tak baik, meninggalkan yang baik? Nama dia bodoh. Itulah bodoh. Membuang yang baik, pergi ambil yang buruk, nama dia apa? Nama dia bodoh. Jadi ustaz tak setuju saya bercerai. Tak payahlah. Tapi saya tak ada feel lah ustaz. Okey, kalau begitu pulang pada akak, pergilah minta fasah. Apa sebab nak cerai? Mahkamah bagi ke tidak? Kalau nafkah semua cukup, kalau belanja semua cukup, tak ada masalah apa, mahkamah pun tak pergi cerai kau. Jadi ini tuan-tuan, nampak kitab ni duk ajak pada kita. Kita ni bila dikata bodoh, bila kita ambil benda buruk dan kita tinggal benda baik, tu bodoh. Bodoh lah. Benda buruk tu kita ambil, kita tinggal benda baik. Silap lah. Baik, maka siapakah yang akan menunjuk orang yang telah disesatkan oleh Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Ar-Rum ayat yang 29. Barang siapa yang dianugerahinya pemahaman oleh Allah dan dijaganya, maka akan dipertunjukkan serta dibukakan baginya rahsia semuanya dan diberikan kekuatan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan petunjuk daripada Allah. Jadi bagaimana kita nak dapat supaya perjalanan hidup kita ni betul? Pilihan kita ni tepat. Caranya mudah aja.
Yang pertama, caranya ialah hendaklah memahami agama. Caranya ialah hendaklah memahami kehendak Tuhan. Bila kita dah faham kehendak Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Apa yang Allah jaga kita? Pertama, dipertunjukkan kita. Wahadainahum, diberikan hidayah ke atas mereka, diberi petunjuk. Yang kedua, dibukakan baginya rahsia. Rahsia sesuatu benda Allah Ta'ala akan buka. Yang ni yang dikatakan wali. Dia boleh nampak, hijab terbuka, mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga, diberikan kekuatan, semangat, kekuatan yang hebat untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Mereka inilah orang yang beruntung, tapi sayang, bilangan mereka adalah sangat sedikit. Golongan yang diberi tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan ini adalah sangat sedikit. Tuan-tuan buka dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali sebut benda ini. Orang kata dia, manusia yang nak menolong mengembangkan agama Allah, manusia yang nak membantu kerja Allah, manusia yang nak membantu kerja orang lain adalah sedikit. Sedikit sangat yang memikirkan tentang masalah manusia. Dan dalam sedikit yang memikirkan masalah manusia, sedikit sangat pula yang berjaya. Ulang balik. Sedikit sangat manusia yang mencari jalan mengembangkan agama. Sedikit sangat manusia yang mencari jalan nak membaikkan manusia. Sedikit sangat manusia yang mencari jalan menyelesaikan masalah manusia. Sedikit yang buat. Sedikit yang buat tadi, yang berjaya pula sangat sedikit. Inilah syairnya. Dan kami menghitungnya sedikit. Bila kami hitung, rupa-rupanya ternyata mereka lebih sedikit daripada sedikit. Itu dia. Sikit sangat orang yang buat kerja ni. Bila dikaji-kaji, hak berjaya lagi sikit. Tak dalam sejuta, seorang saja kot berjaya. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab tu kita ni nak buat kerja, nak buat perkara-perkara, ya, perkara-perkara baik ni, kalau nak berjaya betul-betul, ikut macam Nabi buat. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikut macam Allah Ta'ala buat, baru berjaya. Kalau tidak, tak berjaya lah. Susah tuan-tuan nak buka hati orang. Tuan-tuan ingat senang. Hak main mengaji ni pun bukan semua suka. Yang main belajar ni pun bukan semua setuju. Dia main mengajar tu, dia nak rekod apa ustaz kata, sekali dia pergi tibai balik. Saya duk baca dalam laman blog, saya duk baca dalam bloggers punya web. Hak duk kutuk saya tu, hak duk main mengaji. Dulu aku main juga dengar ceramah dia, tapi ceramah dia kosong, tak ada isi apa. Aku tinggal ni lah, aku mengaji dengan ustaz lain pula. Saya jawab senang, yang suruh main mengaji saya apa? Yang kata main saya apa? Duk tibai saya tak berhenti tuan-tuan. Tapi saya tak kisah, sebab saya tahu apa yang saya buat ni sangat-sangat saya seronok. Saya jumpa dengan orang pelacur main ke rumah saya. Ustaz, selepas saya dengar CD ustaz, saya insaf. Teriak ni bercucuk-cucuk ayat mata ni. Saya hina ustaz, saya kotok ustaz, Allah terima ke taubat saya ustaz. Orang rumah saya tanya, macam mana kak boleh sedar ni? Saya dengar CD ustaz, menyentuh jiwa sangat. Saya berhenti jadi pelacur. Siap tuan-tuan, orang lawa. Siapa nak bagi nama? Bantulah insan yang lemah. Ada satu perempuan, dia ikut saya 1.5 jam. Dia kata, ustaz, saya dulu adalah free thinker. Saya tak percaya adanya Tuhan. Tuhan tak wujud, kata dia. Dia tak pernah sujud pada Allah 24 tahun. Dia tak pernah sembah Allah 24 tahun. Dia tak percaya dengan Allah. Agama Islam ni tak ada dalam jiwa dia. Apa
Apa yang dia tak buat, semua dia buat. Kalau setakat arak ni biasa bro, kelabing ni biasa bro, habis tu macam mana kau boleh berubah? Alhamdulillah, kawan saya add-kan ceramah ustaz dalam saya punya Facebook. Saya dengar, saya rasa saya ni dah jauh pesong daripada agama. Saya insaf ustaz, saya taubat nasuha. Dia tak percaya Tuhan, 24 tahun dia tak percaya Tuhan. Dia kata Tuhan tak ada. Dunia ni adalah nature. Kehidupan kita adalah secara semula jadi. Bila saya jumpa orang-orang macam ni tuan-tuan, blok-blok sampah ni saya tak peduli lah. Setakat blok-blok sampah ni saya tak peduli. Saya seronok sebab setiap bulan akan ada orang masuk Islam. Saya kata dah pada tuan-tuan, bulan Februari saja 4 orang masuk Islam. Syukur pada Allah. Buat apa kita nak layan ni tuan-tuan? Layan mereka inilah yang menjadikan tidak berjayanya usaha dakwah. Tuan-tuan, kalau AJK masjid layan puak-puak ni tuan-tuan, buang segala ustaz, dakwah. Yang melambatkan usaha dakwah sebab puak-puak ni tuan-tuan. Dia tak tahu apa sebenarnya orang duk buat, dia tak tahu. Dia kerja duk hentam orang dalam blok. Blok pula tak tanggungjawab, duk tutup muka orang tu. Orang tak kenal muka. Kalau hang berani hang tunjuk muka hang, nombor telefon semua, senang cakap. Yang ni tuan-tuan yang kita tengok dalam masyarakat kita. Dia mengumpat, dia mengata, dan ada pula pengikut yang rajin duk baca tu. Yang ni lah sebenarnya tuan-tuan yang jahat dalam masyarakat kita. Dia bukan suka tengok kita main kuliah ramai-ramai. Dia tak suka. Dia lebih suka kalau ustaz tu tinggal dia dengan Tok Imam, dengan Haji Din kita dia tinggal. Dia cukup suka. Habis semua orang hilang dah, padam muka. Lah Ustaz Kazim tinggal tiang. Dia pun kata saya ceramah tinggal tiang. Betul orang balik habis dah. Tinggal tiang masjid. Tetapi tengok ceramah saya di Johor baru ni. Lebih pada 10,000 tuan-tuan. Di Kedah 3-4 ribu tu benda normal. Semalam di Ipoh beribu orang. Malam besok di Batu Kurau. Tetapi forum perdana malam besok di Bagan Baru forum perdana. Tengok beribu nak main. Jadi saya suka. Hari ni ceramah kita alhamdulillah. Bulan 5 nanti kita akan buat ceramah di Stadium Pasir Gudang. Tak boleh dah buat ceramah di masjid. Di Johor tak boleh dah. Kena buat dalam stadium dah. YDP Majlis Bandaran kata tak muat dah buat di dataran masjid, kena buat dalam stadium. Tak bersyukur ke kita tuan-tuan hari ni ceramah buat dalam stadium? Bukan ceramah politik, ceramah agama. Ceramah politik buat dalam stadium tak heran. Apanya heran nak ceramah politiknya? Bukan nak kata pada hak mai. Ceramah politik ni kita nak kata hak tak mai tu memang sedang lah. Tapi ceramah agama dia kata pada hak mai. Ni tuan-tuan bayar zakat ke? Oh kata kat aku ni. Tuan-tuan bayar betul ni. Ni ceramah agama. Ceramah politik lah depa rasuah. Sungguhlah. Kita semua tak rasuah, memang seronoklah dengar orang hentam orang. Tapi ceramah agama dia hentam diri sendiri. Ceramah politik duk tunjuk ke orang. Ceramah agama duk tunjuk kat kita. Bukan setakat duk tunjuk dekat hak dengar ceramah, duk tunjuk dekat hak ceramah tu. Tu beza dia. Ceramah yang mengata pada orang yang dengar tiba-tiba boleh buat kat stadium, ini benda pelik. Ceramah yang nak memperbaiki diri sendiri. Ceramah politik dia nak memperbaiki orang lain. Kita dah komplit dah, kita dah perfect. Ceramah politik hak mai dengar tu semua bagus dah, orang lain je tak bagus. Tetapi ceramah agama kita tak bagus. Ceramah agama nak habaq, kita sendiri yang tak bagus. Kita riak, kita takabur, kita banyak dosa, kita banyak tak qada sembahyang, kita banyak anak kita tak pakai tudung, menantu kita tak pakai tudung. Hak ni hadut sebut. Kita duk makan benda haram, kita tak qada sembahyang lagi, kita jumpa duit, kita makan duit, kita jumpa beras, kita kutip beras. Aksiden lori depan rumah kita kutip beras. Lori terbalik aksiden, hak driver tu duduk setengah mati dah. Tolong. Tunggu Ustaz, kami tolong ambil beras. Tolong.
Kawan duk pergi curi dompet, curi handphone dia. 1 jam duk tunggu tengah panas tuan-tuan. Orang tak kisah, orang kisah beras. Punya teruk lah apa nak jadi. Hak saya tengok dalam tu orang perempuan pun kutip, pakai tudung lagi perempuan. Buat bubuk apa nasi tu ni. Apalah. Kita bila tengok gambar tu, kita geleng kepala. Apa nak jadi ni puak-puak ni. Pasal beras tu tak terbalik depan rumah kita. Katalah lori beras tu terbalik depan rumah, agak-agak kita geleng tak? Geleng. Kalau aku tak ambil rugi, kenapa tuan-tuan? Lah kita boleh geleng. Lah tu terbalik kat Tanjung Malim tu. Cubalah terbalik kat Parit Gabes depan rumah kita. Nah, apa lagi? Orang lain kutip. Takkan aku tengok aja, aku kutip sekali lah, geleng jugalah aku. Sebab tu ujian tuan-tuan. Kita ngata korang memang sedap. Itulah ceramah agama. Ceramah agama dia nak keluarkan kelemahan kita, nak memperbaiki kelemahan kita. Kalau boleh buat di stadium, Masya Allah. Baru ni saya buat ceramah Maulidur Rasul di auditorium Kementerian Kesenian dan Kebudayaan. Tak muat, melimpah sampai ke bawah. Pengarah kata, Ustaz, tak muat dah Ustaz. Sebab siapa yang saya terima buat ceramah di auditorium ni? Disitulah tempat konsert, disitulah tempat teater, disitulah tempat main dabus, disitulah tempat pantomin, syair, bersajak semua. Tiba-tiba kita ubah auditorium tu dengan ceramah agama. Saya kata kepada pengarah dia, tuan, kalaulah boleh kita Islamkan seni budaya kita. Saya cakap masa waktu makan, sampai bila kita nak mempertahankan kesenian jika ianya bercanggah dengan agama? Dalam agama tak salah berseni, tapi berseni mengikut cara agama. Saya suka hari ini program tuan buat di sini, kita ubah pahaman dan kita sendiri mengubah pahaman kita. Kita ambil seni-seni Melayu yang Islamik ataupun kita Islamkan seni-seni Melayu kita mengikut peraturan Islam. Tapi orang tak faham, orang kan kutuk. Tengok tu, tempat tu dah dia buat konsert, dia pergi balun ceramah pula. Apa macam tak ada masjid. Masya Allah, ni orang tak faham. Kalau ikut saya tuan-tuan, saya ceramah dekat market, tapi kita mesti ada orang yang menguruskan. Takkan saya pergi pegang mikrofon sendiri. Tu nama dia tunjuk perasaan. Pas semayang pergi tunjuk perasaan, pergi buat mikrofon sendiri. Tu nama dia tunjuk perasaan. Kita mesti ada badan yang menguruskan. Saya terima ceramah daripada Uptown, Pasar Malam Uptown, saya terima. Buat ceramah di Pasar Malam Uptown, Danau Kota, kita buat. Saya suka. Buat konsert ni saya akan buat ceramah di PWTC, insya-Allah pada bulan 4 nanti. Sempena dengan pesta buku, saya akan memberikan ceramah pada pesta buku. Kita terima. Pasal apa? Kita nak ubah pahaman ni. Tapi itu yang setengah orang dia tak faham. Dia faham dakwah ni hanya di masjid, masjid, surau, 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 masjid. Kita kena ubah. Kita kena ubah. Ceramah di mana-mana peluang kita boleh ceramah. Dan sekarang saya bersyukur ceramah CD kita berada di feri Langkawi, Kuala Perlis pergi ke Langkawi, Kuala Kedah pergi Langkawi. Depa pasang CD saya, alhamdulillah. Ada bas ekspres yang pasang CD saya, bas ekspres 2 tingkat. Depa tak tayang cerita Jackie Chan, depa bubuh Kazim Chan. Alhamdulillah, syukur. Saya pergi pejabat tabung haji, depa pasang CD saya, depa tak pasang Astro. Alhamdulillah. Ada restoran di Kedah, nasi ayam apa ke, dia pasang CD saya 24 jam. Alhamdulillah. Di Ipoh ada satu restoran mi, dia pasang CD saya 24 jam. Alhamdulillah. Yang ni yang kita kena buat. Ustaz Kazim tidak boleh berada di mana-mana sebab dia seorang, tetapi CD-nya boleh berada di mana-mana. Kalau kita gunakan kaedah ini untuk mendakwah pada orang, syukur pada Allah Ta'ala. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan banyak kali, tuan-tuan kena ada skrin, dah ada orang, skrin dah ada. Ceramah tak ada di Masjid Bagan Serai, pasang CD. Ustaz Samsuri ada, Ustaz Ma'ai Kamui ada, Ustaz Kazim ada, pasang. Pasang. Sebelum sembahyang Jumaat boleh pasang. Daripada duduk melanguk, duduk makan cendol, yang ambil makan sana ni. Ini pasal sembahyang Jumaat cendol. Secendol sembahyang Jumaat, macam tak boleh makan hari lain. Duk
duduk masjid awal-awal dengar ceramah, dapat pahala. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, benar-benar punya ni, betul-betul punya Ustaz, dengar ceramah dalam CD dapat pahala ke Ustaz? Dapat. Tapi dia kata tak berguru. Pasal apa tak berguru pula? Dia duk cokong tu ada gambar dia. Bukankah Nabi kata kena jadi 4 orang? Yang pertama kena jadi orang yang mengajar, yang kedua jadilah orang yang belajar, yang ketiga jadilah orang yang mendengar, yang keempat jadilah orang yang menyukai majlis ilmu. Jadilah orang yang mengajar ilmu, jadilah orang yang belajar ilmu, jadilah orang yang mendengar ilmu, jadilah orang yang mencintai ilmu. Jangan jadi yang nombor 5, yang benci pada mereka. Jangan jadi orang yang nombor 5, dengan ustaz dia menyampah, dengan anak murid dia menyampah, dengan CD dia benci, dengan orang yang mencintai majlis ilmu pun. Ni nombor 5 ni Nabi larang. Orang yang mendengar CD, dia berada pada kedudukan nombor 3. Dia dengar dalam YouTube, dalam Facebook, dalam internet, dia dapat pahala nombor 3, mendengar ilmu. Yang tu yang dia duk tanya. Ustaz, ada satu ustaz kata tak ada pahala. Tanya dia pula, dengar lagu dalam radio ada pahala? Mana lebih bagus, dengar lagu ke dengan CD ceramah? Ini dia tuan-tuan, orang-orang jadi bagi hilang minat untuk mendengar ceramah-ceramah yang baik. Baik, yang terakhir, demikianlah pula para mujtahid dalam bidang hukum. Di antara mereka ada yang diberi pemahaman oleh Allah dan dicegah mereka daripada tergelincir dengan cara menunjukkannya pada dalil-dalil yang kuat hinggalah ia mendapatkan hujah yang benar. Ada ulama-ulama yang Allah bimbing mereka, yang nak dapatkan dalil, yang nak dapatkan hukum dengan semayang, dengan puasa, semayang malam, baru Allah bagi ilham bagaimana nak menyelesaikan masalah fiqh. Dengan demikian, pahala atas orang itu sesuai dengan niat dia berijtihad hukum dan kebenarannya dalam mengeluarkan hukum. Dalam hal ini berbeza dengan orang yang membuat kesalahan dalam meletakkan skala keutamaan. Dia cepat sangat bagi hukum tanpa dia mendapatkan pengkhususan yang benar. Orang macam ini dapat pahala kerana niat dia nak mengeluarkan hukum, dia dapat pahala. Kesalahan dan kegelinciran dalam mengeluarkan hukum diberikan kemaafan. Kesalahan yang lebih malang daripada itu ialah kesalahan yang berhubung dengan masalah asas. Yang itulah yang salah dalam mengeluarkan hukum ialah masalah asas agama tu. Kalau furuk bercanggah tak apa. Berapa banyak ulama-ulama mazhab yang berbeza masalah furuk, masalah cabang. Masalah cabang berbeza masing-masing ijtihad. Imam Syafi'i ijtihad macam ini, Imam Hanbali ijtihad macam ini. Tak jadi masalah. Imam-imam mazhab dia berijtihad sebab mereka layak untuk berijtihad. Layak. Misalnya apa? Kentut bagi orang perempuan. Orang perempuan dia ada 2 jenis kentut. Minta maaf saya guna bahasa tak elok ni. Kentut pertama keluar daripada bahagian belakang, yakni punggung. Keluar angin. Kentut yang kedua keluar daripada kemaluan hadapan. Dua-dua bunyi angin, prok keluar. Yang mana satu yang membatalkan wudu? Kalau isteri tuan-tuan tanya, abang, ni saya ni kentut ni abang, batal tak? Lah, kentut kok mana? Kok depan abang, oi. Prok ni pasal apa? Mana aku tahu hang punya. Oi, senang je jawab. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, keluar sesuatu daripada jalan belakang dan jalan depan, kedua-duanya membatalkan wudu. Hambali, Maliki, Hanafi kata, yang batal hanya belakang. Sebab kentut daripada belakang datangnya daripada usus. Maka di situ batal.
Kalau kentut atau angin keluar daripada kemaluan hadapan, dia bukan datang daripada usus, dia datang daripada rongga di situ. Maka di situ tidak membatalkan wuduk bagi mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki. Syafi'i kata dua-dua batal. Itu namanya ijtihad. Asasnya apa? Syafi'i kata kentut asasnya batal. Maliki, Hanafi, Hambali pun kata batal. Tetapi yang mereka berbeza pendapat ialah furu'. Batal ataupun tidak, kalau angin itu keluar daripada kemaluan hadapan, di situ saja yang mereka berselisih pendapat. Tapi pendapat utama ataupun perkara utama, kentut daripada punggung, semua mengatakan batal. Yang berselisih pendapat daripada kemaluan depan, sebab itu bukan asas, itu furu'. Sebab bukan semua orang kentut kot kemaluan depan. Sebab tu dia bukan asas. Semua orang kentut ke belakang, exhaustnya belakang. Jarang-jarang orang kentut ke depan. Jadi bila jarang-jarang itu namanya apa? Furu'. Di situ saja berbezanya. Syafi'i kata batal. Kita nak kata mazhab tu pening kepala, sebab apa? Saya tak mau ikut mazhab ustaz, apa ni sat batal, sat tak batal. Faham betul-betul. Dua-duanya betul. Orang yang berijtihad, dia dapat dua. Kalau ijtihadnya betul, dia dapat pahala niat satu. Dan kalau ijtihadnya betul, dia dapat pahala ijtihadnya betul. Kalau ijtihad dia salah, dia dapat pahala niat. Dan salah ijtihad dia, diberikan kemaafan. Sebab benda tu tak soreh datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bukan semua orang kentut ke depan. Ada kes-kes tertentu saja yang kentut, daripada 1 juta mungkin 1000 saja kot yang kentut ke depan. Jadi jarang. Jadi bila benda tu jarang, Nabi tak bincang, tak ada dibincangkan oleh para sahabat, datanglah ulama-ulama selepas itu bincang, maka perbincangan itu dipanggil sebagai ijtihad. Dua-dua betul. Maka tak payahlah tuan-tuan nak kata Syafi'i salah, Hanafi betul. Dah tidak payah. Dua-dua adalah betul. Nak ikut Syafi'i, pergilah ambil wuduk. Prok, ni kentut tak busuk abang, oi. Awak tak busuk pula kentut. Kok depan busuk apa? Yang kentut busuk di belakang. Tapi Imam Syafi'i kata dua-dua kentut, busuk tak busuk je lah, baik-baik. Kalau tuan-tuan tak nak letih ambil wuduk, letih tuan-tuan, sat-sat kentut, kok depan keluar dia, ikut Hanafi, Maliki, kan senang. Jadi bila kita faham kaedah macam itu, tak ada sebab kita nak bergaduh sesama kita. Masing-masing berijtihad di atas keilmuan dan kepakaran masing-masing. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja kuliah kita. InsyaAllah saya akan berceramah di Jeddah pada 12 hari bulan. Jadi saya akan berangkat ke Tanah Suci pada 10 hari bulan. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa sepanjang saya mengajar tuan-tuan di Masjid Bagan Serai ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, saya akan pulang pada 22 hari bulan kalau umur panjang. Jadi kalau umur tak panjang, kita jumpa di akhirat lah insyaAllah. Jadi 24 hari apa? Hari Rabu insyaAllah ada kot. Jadi saya akan balik pada 22 hari bulan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Dan tuan-tuan boleh tengok saya lagi di dalam televisyen pada 10 hari bulan jam 7 malam TV1. Okey, 10 hari bulan 7 malam di TV1. Jumpa di sana. Baik tuan-tuan, cukup sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.